Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini insyaAllah kita akan buat satu video nota terhadap apa yang kita belajar 2-3 minggu ni, yang saya berikan tajuknya sebagai merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala ini kita sebut sebagai muraqabatullah. Merasai Allah itu mengawasi kita. Dalam agama kita perkara ini disebut dalam sebuah hadis Islam Iman Ihsan, kan? Apabila malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah itu ihsan? Nabi SAW menjawab, ihsan itu seakan-akan kamu melihat Allah, ataupun jika kamu tidak mampu, yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Mafhum hadis begitu. Jadi merasai pengawasan Allah itu ada dalam ajaran, ataupun ada dalam, kita panggil, essence of religious experience. Merasai kehadiran Allah itu adalah di center keberagamaan kita sebagai seorang Muslim. Daripada situlah kita menyebut bahawa kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara niat lillahi ta'ala itu bermula dengan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menilai, melihat dan mengawasi amalan-amalan kita. Perkara ini menjadi menarik apabila salah seorang pelajar saya yang non-Muslim bertanya, benarkah Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita 24 jam? Kerana menurut beliau, Tuhan menciptakan kita kemudian meninggalkan kita, berfungsi secara automatik seperti clockwork mechanism. Jam, kan, apabila pencipta jam menciptakan sebuah jam itu dicipta dalam keadaan boleh berfungsi sendiri tanpa memerlukan pencipta jam itu terlibat 24 jam untuk menggerakkan jam itu. Jadi menurut beliau, Tuhan itu begitu. Kemudian Tuhan hanya melihat kita sehinggalah terjadinya hari kebangkitan untuk dihisap. Kalau betul Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita 24 jam, buktikan. Itu pertanyaan daripada beliau. Saya mengambil masa yang panjang untuk menelaah dan meneliti soalan ini, yang mana saya pun masih mencari jawapan yang paling tuntas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama kita. Bermaksud Tuhan itu hadir bersama ataupun ada pada setiap keadaan dan ketika. Dan kita melihat di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Al-Quran diturunkan, kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Quran ditutup dengan nama-nama Allah di belakangnya. Dan nama-nama Allah yang dipilih dalam sebuah ayat sesuai dengan konteks ayat tersebut. Ar-Rahman Ar-Rahim sesuai dengan konteks apa? Al-Azizul Hakim sesuai dengan konteks apa? Al-Alimul Hakim, kan? Nama-nama Allah yang sebegitu sentiasa kita jumpai, yang melengkapkan, menjadikan makna ayat itu semakin bermakna, semakin sempurna. Jadi ini menandakan bahawa penurunan ayat Al-Quran itu sendiri adalah mengingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada pada setiap keadaan dan setiap ketika. Nama-nama Allah itu disebut pada keadaannya, pada kesesuaian tempatnya. Itu berdasarkan Al-Quran. Saya nak bawa kita semua untuk memikirkan sebuah perkara yang saya fikirkan ada kaitan dengan soalan tersebut.
bahawa kehidupan kita sentiasa berada di antara input, proses dan output. Kehidupan kita sentiasa dirangka dalam bentuk itu. Ada inputnya, kemudian ada prosesnya dan ada outputnya. Apabila kita tidak merasakan Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dalam kehidupan kita, ia seakan-akan mengurangkan bahagian proses. Seakan-akan Tuhan tidak ada dalam proses itu. Tuhan ada pada input dan Tuhan ada pada output. Seakan-akan kita menidakkan kehadiran Tuhan pada proses. Jadi apabila kehadiran Tuhan tidak diwujudkan pada proses, sesebuah proses, kita mengetahui bahawa kita memaknai proses. Kita memaknai apa-apa proses pun dalam kehidupan kita ini dengan apa sahaja elemen yang kita letakkan di dalamnya. Contohnya, kita berjaya satu hari nanti dalam pelajaran dan kita memaknai kejayaan itu dengan susah payah, dengan kesabaran, kecekalan, dengan kebijakan, kan? Dengan apa sahaja yang kita letak di dalamnya, supaya dari sanalah kita menemui yang disebut wisdom, hikmah daripada perkara-perkara yang ada di dalam sepanjang proses. Maksudnya, apa yang ada di dalam proses memberi nilai kepadanya. Jadi, saya membayangkan bahawa apabila kita mengandaikan bahawa Tuhan itu tidak ada dalam proses, bagaimana kita nak mengukur hikmah daripada Tuhan terhadap kehidupan kita? Contohnya, di dalam musibah, bagaimana kita nak mengukur keadilan Tuhan di dalam musibah? Contohnya, apabila kita ditimpakan kesakitan, bagaimana kita nak melihat nama Allah Asy-Syafi dalam kesakitan itu? Sedangkan kita mengetahui bahawa sebagai seorang Muslim, kita melihat setiap kejadian itu sebagai tanda-tanda kewujudan Tuhan. Kita melihat setiap kejadian juga sebagai manifestasi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agak teknikal buat menjawab soalan tersebut. Mungkin terlalu falsafah. Namun itulah menjadi titik persoalan apabila kita menidakkan intervention Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan dan setiap kejadian. Kita kehilangan cara untuk menerangkan kenapa para nabi itu ada, kenapa Al-Quran itu ada. Kerana para nabi dan Al-Quran itu menunjukkan bahawa Tuhan ada. Tuhan masuk campur dalam keadaan kita. Kalau tidak, Tuhan boleh saja tinggalkan kita tanpa agama, ataupun tanpa Al-Quran, ataupun tanpa para nabi untuk bergerak sendiri. Kalau betul manusia itu boleh mencari kebenaran sendiri, mengapa perlu dia turunkan para nabi? Mengapa perlu diturunkan Al-Quran? Jadi persoalan tentang merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh pergi jauh sebegitu sekali. Sejauh mana kita mahu meletakkan persoalan itulah. Tapi itu soalan yang di pandangan mata seorang non-Muslim. Apa pula kepentingannya pada orang yang telah beriman? Kita telah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kepentingannya untuk merasai? Sebab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu menjadikan kita mampu merasai bahawa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada setiap keadaan. Ia perlukan latihan, kerana merasai ataupun melihat tanda-tanda kewujudan Allah ini
di dalam Al-Quran sentiasa berkait rapat dengan perkataan aqala, yaqilu, yang bermaksud mengakalkan ataupun mengikat sesuatu. Kita perlu mengikat kerana kita tahu akal kita ni, kalau saya merujuk pakar psikiatri yang saya pernah berborak, beliau berkata bahawa minda kita ni, kita punya thought, kita punya pemikiran ibarat wap. Dia datang, dia berkumpul, kemudian dia pergi, dia hilang. Jadi ada waktu kita tidak boleh mengawal pun apa yang datang dan pergi dalam kepala kita, kerana dia bergerak secara, kita panggil apa, auto, bukan auto, ada perkataannya saya tak ingat, tidak balas tanpa spontan, secara spontan. Jadi tugas kita lah yang perlu menaakulkan, mengikat perkara-perkara yang spontan itu, memberikan makna padanya dengan mengingati bahawa Allah ada pada keadaan-keadaan tersebut. Saya tertarik apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah khusyuk beberapa kali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan status ataupun keadaan hati. Kita tahu hati adalah tempat kita mengingat ataupun menyedari kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah menyebut dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah masanya lagi bagi orang beriman itu mengkhusyukkan hati mereka untuk mengingat Allah. Betulkan saya kalau tersilap? Jadi kita melihat kembali apakah maksud khusyuk tersebut. Khusyuk kalau kita lihat ke dalam kamus bermaksud keadaan merendah diri, merasai tawaduk, juga adalah keadaan yang sukun, keadaan yang tenteram, tenang dan tenteram. Banyak perkataan khusyuk yang digunakan, contohnya ketika matahari terbenam dan sebagainya. Jadi pendek kata, khusyuk ini adalah keadaan hati yang apabila dia, saya suka perkataan tawaduk. Tawaduk ni meletakkan diri pada tempatnya, merasai bahawa kita ini siapa, mengenal diri kita siapa, mengenal Tuhan itu siapa, dan merasa tenang dan tenteram dalam keadaan itu kerana kita tahu Tuhan kita satu. Kita tidak perlu fikir banyak. Kita mententeramkan, memfokuskan kesedaran kita pada satu perkara, pada satu Tuhan. Jadi perasaan muraqabatullah, merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam kehidupan kita, memerlukan skill khusyuk itu, yang mana banyak ditekankan secara panjang lebar oleh Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Bagaimana untuk kita menghadirkan rasa khusyuk itu bukan sekadar melakukan sesebuah ibadah, tapi meletakkan makna pada setiap pergerakan dan perbuatan, supaya setiap perbuatan yang kita lakukan dalam solat contohnya, kita tahu bahawa setiap perbuatan itu menyempurnakan makna ibadah. Saya dapat beri kesimpulan bahawa merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita menyempurnakan makna hidup, menyempurnakan tujuan hidup kita. Di dalam apa yang saja yang kita lakukan, memaknakan proses yang kita lalui dalam hidup,
memberi kita satu ruang untuk bermuhasabah tentang hikmah kejadian-kejadian, nama-nama Allah, tanda-tanda keagungan dan kebesarannya. Untuk di akhir sekali, manfaatnya adalah untuk kita sendiri, supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri, supaya kita lebih mengenal tujuan hidup kita sendiri, dan supaya kita mencapailah apa yang kita diciptakan untuknya. Jadi mungkin ini juga ada kaitan dengan krisis-krisis seperti ibadah yang tidak menjadikan kita dapat meninggalkan kemaksiatan. Contohnya solat. Seseorang yang bersolat tetapi masih bermaksiat. Kenapa solatnya tidak mampu menjadikannya mencegah sesebuah maksiat? Mungkin persoalannya berbalik kepada perasaan, merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dalam kehidupan. Jadi sampai di sini sahaja. Perkara ini kalau kita diskusikan lebih menarik, dan jemput kawan-kawan untuk memberi nilai tambah dalam perbincangan ini di ruang komen, ataupun boleh mesej saya. Sampai di sini saja, insya-Allah. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.